Salam sejahtera kepada semua calon SPM sesi 2020 bagi Sekolah Menengah Lokyuk Kota Kinabalu. Cikgu harap semua sudah dalam keadaan bersedia untuk meneruskan perjuangan dalam kertas jawapan SPM masing-masing nanti. So cikgu mewakili unit setiausaha peperiksaan SPM sekolah akan menyampaikan taklimat berkaitan SPM pada tahun ini. So, cikgu harap semua murid boleh mengambil perhatian dalam taklimat ini kerana banyak arahan ataupun SOP baharu yang telah diperkenalkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia yang mana perlu diambil perhatian oleh semua murid. So, kita mulakan yang pertama dari sudut penampilan. Semua calon perlu berpakaian seragam lengkap dan berpenampilan kemas. Jangan lupa untuk memakai pelitup separuh muka ataupun face mask sepanjang anda berada di kawasan sekolah. Diingatkan sekiranya calon akan menduduki kertas peperiksaan sehingga waktu petang, sila bawa face mask gantian, extra face mask. Sebab face mask itu hanya boleh digunakan selama 4 jam sahaja. Selepas itu ianya perlu ditukar. Sekiranya kamu tidak mempunyai face mask gantian ini, sila rujuk dengan guru bertugas untuk mendapatkan face mask yang baharu. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan alat tulis. So pastikan anda menyediakan pensel kayu 2B untuk menjawab borang OMR. Jangan guna pensel mechanical walaupun isi dia itu adalah 2B. Pastikan guna pensel. Untuk penggunaan pen, pastikan kamu menggunakan pen yang berwarna biru atau hitam sahaja. Dan pastikan pen yang kamu gunakan itu adalah pen mata bulat dan bukannya gel pen untuk menjawab. Yang seterusnya, pemadam cecair ataupun correction tape. Ini adalah dilarang penggunaan dia dalam peperiksaan. Jangan guna. Dan sekiranya kamu perlu untuk memadamkan jawapan yang salah, kamu cuma buat satu garis lurus sahaja pada jawapan yang salah tersebut. Alright. Yang seterusnya adalah pencil case. Pencil case perlu ditinggalkan di luar kelas. Kamu tidak dibenarkan membawa masuk pencil case. Kamu hanya boleh membawa alat tulis yang kamu guna untuk peperiksaan yang kamu ambil itu sahaja. Tidak dibenarkan membawa pencil case. Jika perlu membawa botol air, pastikan kamu letak botol air kamu itu di atas lantai dan bukannya di atas meja. Sebab kita tidak mahu kemalangan boleh berlaku. Kita tidak mahu botol air kamu itu mungkin terjatuh dan terkena pada kertas jawapan kamu. Nanti kamu tidak akan ada masa yang mencukupi untuk membuat semula jawapan kamu. Yang seterusnya, bawa kad pengenalan original. Sekiranya anda tidak sengaja dan terlupa membawa kad pengenalan, sila rujuk dengan guru yang bertugas pada hari tersebut di luar pagar sekolah. Semasa kamu mengambil suhu. Dapatkan surat pengesahan daripada guru bertugas. Dan setelah itu hubungi ibu bapa kamu. Supaya mereka dapat menghantar kad pengenalan kamu ke sekolah. Kenapa kad pengenalan ini perlu dihantar oleh ibu bapa? Sebab jika kamu lupa bawa kad pengenalan dan perlu duduk 2 kertas. Kamu ada paper 1 dan paper 2 untuk subjek yang kamu ambil pada hari tersebut. Anda hanya dibenarkan untuk menduduki peperiksaan kertas yang pertama sahaja dengan menggunakan surat pengesahan tersebut.
Dan apabila kamu mengambil kertas yang kedua, kamu perlu guna kad pengenalan. Okay? Surat pengesahan yang kamu guna untuk paper 1 itu tidak boleh digunakan untuk paper 2. Sebab tu, kamu perlu hubungi ibu bapa dan minta mereka untuk hantar IC kamu. So tahun ini calon tidak lagi perlu membawa slip peperiksaan masuk ke dalam bilik peperiksaan. Tetapi kamu boleh bawa untuk merujuk nombor angka giliran kamu dan juga subjek-subjek yang akan kamu ambil. Bawa ini. Tapi yang paling penting wajib kamu bawa adalah kad pengenalan original. Jangan bawa yang photostat. Pastikan anda tiba lebih awal ke sekolah sebelum peperiksaan bermula. Guru bertugas akan menjaga di pintu pagar sekolah seawal jam 6:30 pagi. So, kamu boleh datang pada waktu tersebut. Bila kamu sampai, kamu boleh terus masuk ke dalam bilik peperiksaan masing-masing. Jangan berkeliaran di kawasan sekolah maupun di bilik peperiksaan murid lain. Duduk di meja sendiri sahaja. Sekarang kita akan tengok macam mana pergerakan kamu apabila tiba di sekolah. Sebelum masuk di kawasan sekolah, semua calon diingatkan untuk mengambil suhu di luar pintu pagar sekolah. Untuk calon HA005, tempat untuk kamu mengambil suhu adalah di pintu pagar utama. Manakala untuk calon HA006, tempat untuk kamu mengambil suhu adalah di pintu pagar kecil. Setelah mengambil suhu, dapatkan borang saringan kesihatan daripada guru bertugas. Suka cikgu ingatkan bahawa borang tersebut perlu diisi setiap hari oleh semua calon yang hadir. Dan borang itu akan dikutip oleh pengawas peperiksaan pada kertas yang pertama. Setelah mendapatkan borang tersebut daripada guru bertugas, terus bergerak ke bilik peperiksaan masing-masing dan isi borang saringan tersebut. Jangan berkumpul di pintu pagar utama untuk mengisi borang tersebut. Kerana kita tidak mahu kesesakan berlaku di kawasan tersebut. Setelah sampai di bilik peperiksaan masing-masing, sila duduk di meja anda masing-masing dan tunggu sehingga pengawas peperiksaan memberi arahan yang selanjutnya. Suka cikgu ingatkan, semasa berada di dalam bilik peperiksaan, sila patuhi SOP yang telah diberikan. Amalkan penjarakan sosial. Jangan berkumpul ataupun jangan bergerak ke bilik peperiksaan yang lain. Sila berada di meja sendiri sahaja. Semasa mengambil suhu, sekiranya calon mempunyai suhu badan 37.5 darjah Celsius dan ke bawah serta tidak bergejala, maka calon tersebut dibenarkan untuk ke dewan ataupun bilik peperiksaan masing-masing. Tetapi sekiranya calon mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, maka calon itu tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. So tindakan yang seterusnya adalah calon tersebut perlu menghubungi ibu bapa ataupun penjaga masing-masing dan segera mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital. Selepas mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pastikan anda mendapat surat ataupun
dokumen pengesahan tahap kesihatan diri. Okay? Sekiranya pengesahan perubatan mendapati bahawa kamu sakit, okay, calon sakit dan disahkan boleh menduduki peperiksaan, maka calon dibenarkan untuk menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan ataupun di klinik ataupun hospital yang dibenarkan. Okay? Tetapi sekiranya calon sakit dan disahkan perlu menjalani kuarantin ataupun perlu rawatan yang selanjutnya, maka calon tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Okay? So, calon hendaklah menyerahkan surat ataupun dokumen pengesahan tahap kesihatan diri ataupun surat arahan kuarantin kepada pihak sekolah bagi proses permohonan menduduki kertas peperiksaan yang dijadualkan semula. Sekiranya tempoh mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital telah melewati tempoh menjawab bagi sesuatu kertas peperiksaan, maka calon akan dipertimbangkan untuk menduduki peperiksaan pada hari yang sama. Okay? Atau dibenarkan untuk menduduki peperiksaan dalam peperiksaan yang dijadualkan semula. Okay? So, bila kamu pergi mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, okay, pastikan kamu dapatkan surat ataupun dokumen pengesahan tahap kesihatan diri tersebut. Okay? Seterusnya, okay, bagi calon yang menunjukkan gejala awal COVID-19, sama ada mengalami demam, batuk, selesema, sakit tekak ataupun sesak nafas, ini adalah tindakan yang perlu kamu lakukan. Okay? Kamu perlu mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital dan hubungi pihak sekolah. Okay, ini maksudnya sebelum kamu sampai sekolah, kamu sudah ada gejala ini. Okay, bila kamu sudah ada gejala ini, pergi minta surat daripada klinik ataupun hospital, surat pengesahan. Bagi tahu klinik ataupun hospital tersebut bahawa kamu adalah calon SPM. Okay? Sekiranya kamu mendapatkan surat ataupun dokumen pengesahan tersebut, kamu bagi dengan guru kelas kamu untuk tindakan selanjutnya. Okay? Mesti bagi tahu. Okay. Setelah peperiksaan bermula, calon dilarang untuk meninggalkan bilik peperiksaan sehingga peperiksaan tamat. Okay, maksudnya kalau kertas peperiksaan itu dijalankan selama 3 jam, maka kamu perlu berada di dalam bilik peperiksaan itu selama 3 jam. Tidak dibenarkan untuk balik awal. Okay? Dan sekiranya kamu diminta oleh ketua pengawas ataupun pengawas peperiksaan yang bertugas di bilik kamu itu untuk menanggalkan pelitup separuh muka, okay, sila berbuat demikian untuk pengesahan kehadiran. Okay, sebab pengawas peperiksaan itu memang akan sentiasa cek. Dia akan sentiasa cek IC kamu. IC kamu tu kamu letak di atas meja dan dia akan tengok gambar dalam IC itu sama ataupun tidak dengan muka kamu yang mengambil peperiksaan. Okay? Jadi bila kamu diarahkan untuk menanggalkan face mask kamu, buat setelah dia selesai, tutup balik. Pakai balik face mask kamu. Okay, sekiranya semasa peperiksaan, okay, kamu menunjukkan gejala awal COVID-19. Okay, kamu mengalami demam, batuk, selesema, sakit tekak ataupun sakit nafas. Okay, ini semasa peperiksaan. Okay, jangan panik. Okay, kamu masih boleh ambil peperiksaan tersebut. Kamu masih boleh menjawab kertas yang diberikan kepada kamu.
Okay, tetapi kamu akan dipindahkan di bilik peperiksaan khas. Okay, kamu masih boleh jawab. Okay, jangan panik. Okay, sekiranya semasa peperiksaan SPM berlangsung, okay, calon telah diarahkan untuk menjalani kuarantin ataupun dia memang dalam tempoh kuarantin, maka calon perlu menjalani kuarantin tersebut. Okay? Dan hanya akan menduduki kertas peperiksaan yang berbaki selepas tamat tempoh kuarantin. Okay? Dan sekiranya tempoh peperiksaan telah tamat, okay, semasa tempoh kuarantin itu, calon dibenarkan untuk menduduki kertas peperiksaan yang dijadualkan semula. Okay, dengan syarat perlu ada surat pengesahan daripada hospital. Okay. So, calon wajib menghadiri setiap kertas bagi setiap subjek. Okay, contoh, paper fizik ada kertas 1, 2 dan 3. So, ketiga-tiga perlu diduduki untuk memenuhi syarat. Okay, sekiranya kamu termiss satu kertas, maka kamu dianggap tidak hadir untuk paper tersebut. Okay. Bagi kertas 3, untuk subjek sejarah, okay, pelajar diingatkan untuk membawa segala kelengkapan yang diperlukan, okay, seperti buku teks dan nota cetakan. Okay, nota cetakan sahaja, bukan yang elektronik. So, amalan berkongsi bahan adalah dilarang sama sekali. Dan sekiranya calon didapati berkongsi dengan kawan, maka tindakan itu akan dianggap sebagai meniru. Okay, berkongsi bahan itu meniru. Okay, semasa menjawab soalan esei, calon diingatkan untuk menulis nombor soalan dan angka giliran dalam setiap helaian kertas kajang ataupun buku jawapan. Okay, setiap helai kertas itu mesti tulis nombor soalan dan juga angka giliran. Jangan tidak tulis, mesti tulis. Okay? Jika berlaku kecemasan seperti banjir, calon tidak perlu risau. Okay, calon hanya perlu maklumkan kepada pihak sekolah, kemudian pergi ke pusat ataupun sekolah yang terdekat dengan kawasan perumahan anda dan ambillah peperiksaan anda di sekolah tersebut. Okay? Tapi bila hal ini berlaku, sila maklumkan kepada pihak sekolah. Okey, seterusnya. Alatan elektronik, ini sudah cikgu cakap tadi, seperti telefon bimbit adalah barangan larangan. Dan satu lagi yang cikgu mau tambah, okay, alatan elektronik seperti jam digital juga adalah barangan larangan. Okay, terutamanya jam yang boleh simpan data, okay, yang boleh record. Itu semua adalah barangan larangan. So, pastikan poket anda kosong. Okay, dan tidak menyimpan handphone ataupun nota-nota rujukan kamu. Okay, sekiranya didapati melanggar peraturan ini, tindakan tata tertib boleh diambil oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okay, kamu tidak mau terlibat dengan ini sebab dia melibatkan soal siasat daripada pihak polis. Okay, so elakkan, jangan terlibat dengan ini peraturan, melanggar peraturan ini. Semasa masa rehat ataupun masa antara kertas, calon tidak digalakkan untuk keluar daripada kawasan sekolah untuk membeli makanan atau untuk balik ke rumah. Okay, sekiranya calon mahu keluar daripada kawasan sekolah, maka SOP kemasukan calon ke dalam sekolah perlu diulang semula. Okay, maksudnya kamu perlu ambil suhu, kamu perlu isi borang saringan kesihatan itu balik
kamu perlu bagi kamu punya maklumat IC, semua itu semula. Okay, sekiranya kamu keluar dan mahu masuk balik ke dalam kawasan sekolah. Okay, so oleh sebab itu, calon digalakkan untuk membawa makanan daripada rumah. Bawa tapau sendiri. Okay, suka cikgu ingatkan pesanan makanan melalui GrabFood, Foodpanda, Morfun ataupun mana-mana delivery juga tidak dibenarkan. Okay, sila ambil perhatian. Okay, jangan buat delivery. Okay, jangan minta orang hantar makanan kepada kamu selain daripada ahli keluarga. Okay, so untuk calon yang mahu membeli makanan di kantin, kamu boleh membuat pesanan makanan kepada kantin lebih awal. Okay, dan seterusnya, semasa rehat, kamu bolehlah mengambil makanan di kantin sekolah dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okay, pastikan semasa berada di kantin, kamu mematuhi penjarakan sosial. Okay, jangan berkumpul, jangan berebut. Okay? Dan sebelum makan, calon diingatkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air paip yang bersih. Okay, jangan guna hand sanitizer sahaja. Okay, sebelum makan, pastikan cuci bersih menggunakan air. Okay, jangan guna hand sanitizer sahaja. Okay, sebelum cikgu mengakhiri taklimat pada hari ini, okay, cikgu harap kamu semua boleh menjaga kesihatan kamu dengan baik, lebih-lebih lagi semasa peperiksaan ini berlangsung. Okay, elakkan daripada membuat pergerakan keluar daripada kawasan rumah sekiranya tidak diperlukan. Okay? Jangan berada di tempat yang sesak dan elakkan daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengancam kesihatan kamu. Okay? Jaga diri baik-baik. Okay? Pastikan kamu mempunyai rehat dan tidur yang mencukupi sebelum kamu menduduki peperiksaan supaya kamu lebih bersedia untuk menjawab soalan. Okay? So, akhir kata daripada cikgu, good luck untuk kamu semua, all the best. Cikgu harap semua boleh menjawab soalan dengan baik. Okay? Thank you. Good luck. Hai, salam sejahtera kepada semua murid yang bakal menduduki SPM pada 22 Februari ini. Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okey, tujuan cikgu membuat video ini adalah untuk berkongsi tips sebelum kamu menduduki SPM. Okey, yang pertama, jaga pemakanan kamu. Jangan sesekali kamu coba atau try makanan yang tidak pernah kamu makan. Okey? Bukan apa, cikgu takut keesokan hari kamu akan rasa tiba-tiba rasa sakit perut. Bukan cikgu mendoakan, tapi lagi baik kita mengelak. Okey, sebelum apa-apa berlaku. Faham kan? Yang penting sekarang ini jaga kesihatan kamu. Okey? Minum air banyak. Makan ubat kalau rasa tidak selesa. Okey, jaga baik-baik kesihatan. Sebab dah 1 minggu lagi kamu nak duduki SPM. Okey? Okey. Sebelum peperiksaan keesokan hari, ready awal peralatan tulis kamu, IC kamu, slip peperiksaan. Sedia dalam pensel case ataupun simpan sedia dulu dalam beg kamu. Sediakan stokin awal, kasut awal, setrika baju pada malam sebelum peperiksaan. Jangan esok pagi bangun baru nak buat semua. Takut kamu tidak ada masa untuk sediakan ataupun untuk ready semua itu. Faham kan? Jangan kelam kabut. Nanti bila kamu kelam kabut, semua tidak menjadi. Okey, ready awal semua peralatan untuk kamu duduki SPM. Faham kan? Okey, seterusnya, kalau boleh, jangan study last minute.
Maksud cikgu di sini, bila time nak masuk dewan peperiksaan, time tu juga kamu berhabis baca buku nota. Kamu tengok kawan kamu baca buku nota, tekun, kamu pun terasa lain. Terus kamu nak sama juga berhabis membaca, sedangkan kamu sudah ready awal. Okay, kalau boleh jangan last minute. So kamu akan berasa panik. Bila kamu panik, kamu akan apa yang kamu baca, apa yang kamu belajar, boleh kamu lupa. Tiba-tiba hilang semua, blur. Okay, kalau boleh elak perkara begini. Faham kan? Dan satu lagi, lepas habis peperiksaan, jangan berbincang ke atas soalan tersebut. So, dah habis kan? So, biarkan berhabis. Kamu pergi lagi untuk paper kedua. Study lagi ataupun ready untuk paper kedua. Okay? Sama juga. Bila kamu baca, then kamu rasa salah, terus kamu akan teringat-ingat, terbayang-bayang kenapa saya buat salah. Then akan sedikit sebanyak akan terganggu untuk paper kedua kamu. Okay? Faham kan? Maksud cikgu, tolonglah. Cikgu rasa banyak masa sudah kamu diberi untuk kamu study. Cukup sudah tu bagi cikgu kalau kamu pandai membahagikan masa kamu. Okay, 1 minggu ini gunalah masa tersebut sebaiknya. Okay, cikgu rasa cukup tu kalau kamu betul-betul gunakan masa kamu. Okay, seterusnya bagi murid yang suka main game ataupun suka lepak sampai malam, suka tengok drama Korea, please lah stop untuk 1 minggu ini. Okay, buatlah persediaan untuk SPM kamu. Video ini, drama ini, dia tak akan habis. Dia akan terus berterusan. Okay, gunalah. Seperti cikgu cakap tadi. Gunalah masa ini yang sebaik-baiknya. Apa yang kamu tidak faham, ready. Belajar. Tanya kawan, tanya guru. Untuk tempoh 1 minggu ini. Sebab memang 1 minggu ini saja tinggal untuk kamu. Okay? Okay, satu saya nak bagi peringatan, bukan peringatan lah, untuk sama-sama kita beringat lah kan. SPM ini bukannya tanda habis SPM ini bukan tanda kamu tamat persekolahan kamu ataupun tamat kamu rasa kamu merdeka. Tak ah. Kamu kena ingat SPM ni, habis result SPM ni, inilah titik permulaan hidup kamu yang menentukan masa depan kamu. Sama ada kamu nak berjaya atau gagal, semuanya di tangan kamu. Semuanya atas usaha kamu. Cikgu hanya membimbing kamu, membantu kamu. Selebihnya semua atas usaha kamu sendiri. Kamu nak berjaya, nak gagal, nak menjadi orang berguna, atau biasa-biasa saja. Kamu sendiri yang tentukan. Faham kan? Orang tak dapat bantu kamu. Kalau kamu malas, itulah hasil kamu. Bila kamu rajin, itulah yang akan kamu dapat. Okay? Faham kan? Okay, sebelum cikgu berundul, cikgu mewakili guru-guru bimbingan dan kaunseling mendoakan semoga semua murid berjaya dalam SPM ini. Okay? Dan seterusnya berjaya dalam semua bidang yang kamu ceburi. Okay? Cikgu harap kamu boleh buat yang terbaik untuk SPM yang akan datang. Tiada usaha, kamu tak akan dapat apa-apa. Itu yang kamu kena ingat. Okay? Good luck semua. Sedikit peringatan mesra dari unit hal ehwal murid SM Blok Yuk kepada calon-calon SPM 2020. Yang pertama sekali, sila datang awal ke sekolah. Seterusnya dari aspek penampilan, pakaian mestilah uniform sekolah lengkap, berkasut hitam, stokin hitam, kasut putih, stokin putih, stokin berwarna tidak dibenarkan. Rambut calon perempuan mestilah disikat kemas dan diikat bagi yang panjang. Rambut calon lelaki pula mestilah pendek dan disikat dengan kemas. Aksesoris seperti anting-anting berlebihan, cincin dan semua jenis rantai adalah tidak dibenarkan. Para calon mestilah berkuku pendek dan bebas pewarna.
Gadget elektronik seperti telefon bimbit dan jam tangan pintar tidak boleh dibawa masuk ke bilik atau dewan peperiksaan. Sebarang cubaan meniru boleh menjejaskan keputusan SPM anda. Selamat menduduki SPM dengan berdisiplin. Sekian. Murid-murid SPM SM Lokyuk 2020 yang saya sayangi, salam sejahtera, salam ceria, salam day to change for a better tomorrow. Sekali lagi saya diberi peluang ini untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kalian. Walaupun saya telah sebenarnya berjumpa dengan kamu dalam kelas kamu sewaktu kamu hadir bersemuka di sekolah ini. Saya sangat bangga dengan kumpulan pelajar SPM 2020 kerana kumpulan pelajar ini boleh menempuhi pelbagai cabaran dalam situasi kita pada hari ini. I know and believe that all of you can do your very best for yourself, for your parents, and for your school. Make us proud of you. Always remember and believe in yourself that you can do it. Please take care of your health and well-being. I wish you all the best in your coming SPM exam. Thank you very much.